أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 5. Muka surat 5 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jadilah kebinasaan ini tiba-tiba demi Allah, kata Imam Ghazali rahimahullah, penyakit yang amat sukar dan yang ditakuti itu amat besar, dan kerana demikian itu sedikit orang yang menyahajakan akan jalan ini, jalan ibadah, dan sedikit dan terlebih kuranglah daripada orang yang mengqasad akan dia akan jalan ibadah, dan orang yang menjalan akan dia akan jalan ibadah. Maka jadilah kebinasaan ini, jadilah kebinasaan ibadah yang terdahulunya, kebinasaan yang tersembunyi yang terdahulu, kebinasaan yang mana apabila luput ibadah daripada seseorang hamba, maka tidak dapat dikembalikan. Kemudian sesiapa yang luput ibadah, maka bersama dengan orang yang rugi dan binasa serta dengan orang yang binasa. Maka jadilah kebinasaan ini kebinasaan dalam ibadah tiba-tiba. Tiba-tiba ni, mana ni, apabila seseorang hamba tu lemah, masa sekarang pula payah pada jalan ibadah, masa sekarang pula pekerjaan agama terundur ke belakang pada masa sekarang. Pada masa sekarang pula pekerjaan yang mengganggu ibadah ni sangat banyak. Umur kita pula singkat. Dalam kita mengerjakan ibadah tu sangat banyak taksir, sangat banyak cuai. Kemudian ajal kita hampir. Perjalanan ibadah, perjalanan sangat jauh. Ni sekarang ni, kata tiba-tiba tu. Demi Allah, kata Mazali, penyakit yang amat sukar. Penyakit ibadah yang amat sukar, amat payah kita nak berubat. Dan yang ditakuti, penyakit yang ditakutinya oleh hamba daripada penyakit itu amat besar. Dan kerana demikian itu, penyakit yang amat sukar dalam beribadah kepada Allah dan yang ditakuti itu amat besar, sedikit orang yang menyahajakan, orang yang menuju akan jalan ini, jalan ibadah. Dan sedikit dan terlebih kuranglah, dalam Arab ni waqalla summa azza, dan sedikit dan terlebih kurang, dan sedikit dan wa azza ni kalau kita kata dan sedikit
dan sedikit sangat-sangat. Kalau gitu. Dan sedikit. Imam Ghazali pun ulang lagi. Dan terlebih kuranglah. Sedikit-sedikit lah. Sedikit sangat-sangat. Daripada orang yang mengkosak akan dia, akan jalan ibadah. Dan orang yang menjalang akan dia jalan ibadah. Sedikit sangat-sangat, kata Imam Ghazali rahimahullah. Sebab apa? Sebab panjang daripada cerita yang terdahulunya dalam keadaan perjalanan ibadahnya macam mana, keadaan kitanya macam mana, keadaan semasanya macam mana. Syurga dilingkungi oleh perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, neraka dilingkungi oleh perkara yang digemari oleh hawa nafsu. Syurga berada di tempat yang tinggi, neraka berada di tempat yang lembah. Hak tempat tinggi ni kena mendaki. Kalau tempat lembah ni bukan tempat yang mendatar. Neraka ni dia ni apa kata? Hak syurga ni darajah sebelah atas. Neraka ni apa ni? Lapisan ke bawah. Lapisan ke bawah. Jadi bila neraka ni ke bawah, dia mudah jalan je. Mana kita biarkan, dia akan berjalan ke mana? Ke neraka. Adapun nak ke syurga, tak boleh biar gitu. Kita kena usaha naik. Ni buat apa ni? Ni berkaitan dengan syurga. Hak maksud kita dalam beribadah kepada Allah. Bila syurga seumpama tu berada tempat yang tinggi, jalan untuk ke syurga tu jalan yang sukar, jalan yang payah, kena mendaki. Neraka pula, neraka tempat rendah, tempat lembah. Hak tu diturung je. Ke neraka mudah dilingkungi oleh perkara yang digemari oleh nafsu. Ini penilikan Imam Ghazali rahimahullah. Ditilik cerita kedudukan, nanti dia akan bicara pula berkaitan dengan bermulanya kita jalan ibadah adalah datang daripada keinsafan. Ini cerita jalan ibadah dahulu. Kemudian kita menjalani jalan ibadah ni bermula daripada dipanggil khatrah samawiyah, keinsafan yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali cerita bab jalan ibadah seumpama ni bukan nak mematikan semangat kita, tapi nak cerita realiti jalan ibadahnya macam mana. Jangan buat mudah-mudah. Lepas Imam Ghazali cerita ke realiti jalan ibadah ni macam mana, Imam Ghazali pun memulai apabila mari keinsafan untuk beribadah kepada Allah. Imam Ghazali pun susun jalan. Mari keinsafan, kita nak beribadah kepada Allah. Nak beribadah kepada Allah, kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nak beribadah kepada Allah ni, dimulai dengan pegangan. Dia akan bicara nanti. Kemudian kita nak beribadah. Nak beribadah ni macam mana? Nak menunaikan ibadah biar sempurna zahir, biar sempurna batin, ibadah yang sebenar, jalan ke syurga. Mazhab bersusung satu. Hak jalan ibadah. Pada ni bukan Mazhab cerita-cerita hak realiti ibadahnya macam mana, dengan keadaan kita, dengan keadaan semasa kita. Kemudian macam mana? Biarkan gitu. Tak. Mazhab akan susung jalan. Tapi Ghazali mula daripada khatrah samawiyah. Hak Tuhan campur ke dalam hati kita, mai keinsafan, jadi kita nak berubah, nak melakukan ibadah bekal akhirah. Ni dibimbing oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab kita perlu bimbingan. Bila mari keinsafan kita untuk melakukan amal ibadah bekal akhirah, yang mana terkadang kita kosong ilmu agama. Jadi kita nak kembali pada jalan ibadah, jalan mana? Sebab kita kosong ilmu agama. Ghalib dia gitu. Jarang-jarang sangat orang yang mana hanyut kehidupan dia. Kemudian Tuhan campur keinsafan. Dia nak kembali kepada jalan beribadah kepada Allah. Dia ada dah. Ada panduan dah. Sebab ilmu dia cukup. Jarang-jarang. Bukan tidak ada. Ada. Ilmu cukup.
ayah atau mengaji agama. Tapi ayah atau mengaji agama ni ayah yang atur, bukan anak yang nak. Dia atur mana tu? Atau pondok. Apa dia pondok? Pondok. Anak tak boleh. Dia kata tu guru je tu, bukan makna dia sebenar. Bukan makna sebenar. Bukan pondok ni makna pondok anak tambuh, bukan. Itu ayat tu guru. Sebab ada sebahagiannya mak ayah je sungguh, anak tambuh. Jadi tu guru kata pondok ni pondok anak tambuh, dia kata. Tapi walaupun anak tambuh, ilmu tetap dapat. Sebab peraturan dia ada. Berjemaah tetap, kelas tetap kena masuk. Tapi tambuh pada ni. Nak belajar macam kawan-kawan lah. Nak jadi pakak-pakak tinggi. Tiba-tiba dia ni pok kata pondok. Belajarlah. Boleh ilmu. Boleh ilmu pegangan boleh. Ilmu beribadah boleh. Masa mula-mula tu beramal lah. Bila kemudian hidup sendiri, kerja sendiri, tinggal. Tak peduli jalan ibadah. Siapa peringkat tak peduli jalan ibadah ni, semayang hanya seminggu sekali sahaja. Tak semayang seminggu sekali. Seminggu sekali tu kena semayang lah. Sebab apa? Sebab dia orang nombor satu tempat tu. Orang nombor satu kan. Kalau tak ada hari Jumaat, mana boh nombor satu. Nombor satu. Tapi waktu lain dak. Siapa gitu benar. Yani punyalah dengan kerjaan dunia dia. Nega besar dianya. Mekah tak pergi. Tapi orang ni dia sebut Mekah ni bila nak pergi Mekah. Orang hak kenal. Orang hak tak kenal panggil ayah haji. Dah tahulah kawan tu nak pergi Mekah, dah dia orang senang. Orang yang orang yang dah padang dah dengan umur dia. Orang senang, orang berkemampuan. Umur pun padang dah pergi Mekah pun. Jadi kita kan tak kenal seseorang, tapi tengok keadaan dia tu kita mudah sangat. Ayah haji. Dan nama ayah haji lah. Kalau orang hak kenal pun tak tahu dah nak pergi Mekah. Dah bila nak pergi Mekah? Ni. Jadi oleh kerana orang duk sebut Mekah ni, gilah Mekah. Gi Mekah ambil hak paling mahal, hak paling singkat. Singkat lagi, mahal. Bukan hak tabung haji dak lah. Itu orang-orang biasa ni, orang yang berkemampuan. Duduk Mekah sekejap tu pun gelisah dah. Duk mikir hak kerja kapung. Gelisah dah. Duk mikir hak kerja kapung. Dia ada saudara dia dulu pergi Mekah, zaman itu pergi Mekah apa bulan? Hak pergi lama tu bulan-bulan. Dia tanya anak beranak dia tu, kamu pergi Mekah dahulu bulan-bulan lah, 4 bulan ke 5 bulan tak tahulah. Hak pergi Mekah hak zaman dulu ni. Dia tanya, kamu duduk Mekah guana? Dia kata, apa guana? Beribadah lah. Dia kata dia giok paling cepat balik tu pun Allah, tak boleh nak duduk nak balik. Dia tanyakan anak beranak dia, hak duduk berbulan-bulan tu. Berapa bulan? Hak zaman dulu. 4 bulan. 3. Bukan dia puasa Mekah dah. Dah, puasa Mekah dah. Hak pekat dulu. Jadi dia tanya, kamu duduk Mekah macam tak puas ke? Puas apa? Dia kata, kau boleh tak mau balik? Bukan kata hak bulan-bulan tu puas. Kalau boleh, tak ambuh balik. Nak beribadah. Dia kata dia duduk sekejap je. Allah, dia kata. Anak balik je. Makna dah pergi Mekah. Kerana apa? Kerana orang duduk sebut sangat-sangat. Tapi itu jalan. Marilah keinsafan. Sebab itulah kita dalam bab ibadah ni, walaupun tidak ada keikhlasan, jangan tinggal. Buat ibadah tu. Usahakan keikhlasan. Kalau aku pergi Mekah pun kerana orang ni, baik tak segi, jangan pergi. Itu kewajipan kita. Dah kalau pergi pun kerana orang, baikikan kerana tu. Baikikan kerana tu. Jangan kalau aku pergi Mekah kerana orang, tak segi, jangan. Sebab pergi Mekah tu satu kewajipan yang lain.
Kerana Allah ikhlas, satu kewajipan yang lain. Kena faham situ. Pergi Mekah itu kewajipan syariat zahir. Kerana Allah itu kewajipan syariat batin. Makna kalau kerana tu jadi bukan kerana Allah, tetap kena tunaikan. Ginilah contoh-contoh. Kita balik duduk kampung, kita duduk bandar, tudung tak pakai. Balik duduk kampung dah. Jadi kalau pakai tudung pun kerana malu je, bukan kerana Allah pun. Kita dah apa suka mana dengan tudung, panas. Sebab biasa dah duduk bandarnya dengan tak pakai tudung. Tapi balik kampung jadi malu tak pakai tudung. Jadi kalau pakai bukan kerana Allah, kerana malu. Sekalipun pakai. Pada ni. Jangan pula kalau pakai pun kerana malu, baik tak usah pakai. Pakai. Kerana tu baiki. Ada. Kerana tu baiki. Jangan tinggal ibadah apabila hati kita tidak ikhlas. Buat ibadah. Lepas tu baiki hati. Dia gitu. Mana pergi Mekah juga. Dengan asbab pergi Mekah ni timbul keinsafan. Tapi pergi Mekah semula lepas dia tu. Sebab apa? Sebab tak puas hati. Hak Mekah kali pertama hak wajib itu tak puas hatilah sebab tak berapa nak molek kerana tu. Pergi semula untuk jadi dapat hak molek. Tapi hak pergi semula tu jatuh hak sunat dah jadinya. Sebab tu yang kedua. Nak ceritanya bila mari keinsafan. Dia nak balik semula kepada asas. Yang mana panduan dia ada dah. Sebab ilmu dia ada. Amalnya tidak. Tapi nak mengulangi balik. Nak mengulangi balik hak dahulu-dahulunya. Mari ke masjid. Nak belajar semula. Tapi orang yang seumpama ni hak jarang-jarang. Dia mari ke masjid. Nak belajar. Dia ada target dia. Ada target. Mari nak belajar. Nak mengulang ilmu tauhid. Mari nak belajar. Nak mengulang ilmu semayang. Mari nak belajar, nak mengulang ilmu bicara hati. Orang ada panduan. Ilmu dia ada sebelum balik. Cuma dia tidak beramal. Mana apa ni? Dia ada hala tuju. Tiba-tiba pergi masjid, ada kuliah. Tauhidnya tidak ada. Dia pergi masjid, ada kuliah. Fiqh ibadahnya tidak ada. Dia pergi masjid, ada kuliah. Bab bicara hati tidak ada. Ni. Jadi orang lain duduk masjid lama dah duduk dengar kuliah, tak ada bunyi apa, dia hok bunyi. Dan mana ilmu tauhidnya? Mana ilmu fiqhnya? Orang sekabut pula dengan dia. Dia baru je pergi masjid. Lepas tu nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, sebab dia ada panduan. Hok ramai-ramai tu tak ada panduan. Tunggu je kuliah. Lepas tu ilmu tauhidnya mana? Pada ni. Ilmu fiqh fardhu'ainnya mana? Ilmu tasawuf fardhu'ainnya mana? Tidak ada. Sebab apa? Hak mari tu dapat keinsafan tapi tak ada asas agama. Sebab tu dalam kitab Minhaj ni bermula daripada keinsafan, Imam Ghazali akan bawa macam mana. Mula daripada ilmu mana yang kita nak memulai bila kita dapat keinsafan. Dalam kitab Minhaj. Sebab nak cari orang seumpama tadi yang ada panduan ilmu tetapi tidak beramal jarang-jarang. Sebab ghalibnya orang yang jauh daripada agama, ilmu pun tidak ada. Itu ghalib dia. Bahkan terkadang orang rajin buat amal agama pun tak ada ilmu, sama telah orang yang tidak beramal dengan amal agama. Orang rajin beramal agama pun terkadang tanpa ilmu, sama telah orang yang jauh daripada amal agama. Ilmu ada? Lagilah tak ada. Ghalibnya gitu. Bila mari keinsafan tua-tua, nak balik pada jalan-jalan ibadah, jalan mana yang kita nak buat ibadah ni? Mari sejiklah mayang lima waktu semayang. Dan ilmunya macam mana? Boleh lah tu. Ni. Abang apa ni? Orang yang tak ada panduan. Sesat dia panggil. Sebab dia tak ada panduan. Tu kata pentingnya ibu bapa pastikan ilmu agama kepada anak sebelum balik tu penting. Dia balik nanti itu atas tanggungjawab diri dia sendiri. Lepas dah bagian kita. Bagian kita beri ilmu agama ke dia sebelum dia balik. Biar dia faham akidah sebenar macam mana, sembahyang sebenar macam mana. Bila dia balik, sama ada nak beramal ataupun tidak, itu tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kita ibu bapa selesai sebelum dia balik.
Jadi macam tadi. Maknanya bagi ibu bapa tu susah. Dia tak beramal. Dia mai keinsafan dengan jasa ibu bapa yang tahu ngaji agama ni, dia mai keinsafan pun dia ada panduan. Cuma dia nak mengulangi. Tiba-tiba pergi masjid tidak ada. Jadi bagi orang yang lama-lama, baru mari masjid, itulah inilah. Dia ada dia punya target dia. Ilmu ni dia ada dia punya hak mana hak wajib fardu ain, hak mana hak wajib fardu kifayah, hak mana hak sunat. Dah kamu dengar tu hak mana tu? Biarlah hak mana-mana pun fardu ain kamu selesai ke tak? Fardu ain apa? Apa ni? Orang tidak ada panduan langsung. Mai keinsafan pun tak ada, bukan jalan ibadah yang sebenar. Bukan jalan ibadah yang sebenar. Badan duduk di masjid sekalipun, kalau tidak ada panduan asas daripada sebelum balik, tidak akan jumpa jalan sebenar. Ni Imam Ghazali akan susun nanti daripada keinsafan macam nak jalan ibadah, jalan yang sangat sukar, jalan yang sangat payah, penyakit yang amat ditakuti. Sebab itulah sedikit orang yang menyahajakan jalan ibadah dan menjalani jalan ibadah, sedikit sangat-sangat. Ini ibadah yang sebenar ni. Nanti akan bicaralah macam mana jalan ibadah yang sebenar. Panduan dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi dalam kitab Minhaj ni nanti dia akan datangkan jalan ibadah secara ringkas. Daripada ilmu, daripada taubah, satu-satu peringkat dalam kitab Minhaj. Selepas dibicarakan secara ringkas, dia akan bicarakan secara halusi. Mari daripada keinsafan, dimulai dengan ilmu, disusuli dengan taubah secara ringkas. Selesai bicara secara ringkas, bola Imam Ghazali halusi pula. Akabah yang pertama, ilmu panjang, cerita bab ilmu. Akabah yang kedua, peringkat yang kedua, taubah, panjang bicara taubah. Itu secara halusi. Maknanya susunan dalam kitab Minhaj ni, susunan dia panggil apa? Susunan yang ajibah, yang sangat luar biasa. Sebab kitab Minhajul Abidin, kitab terakhir bagi Imam Ghazali, seolah-olah menjadi khulasah, kesimpulan kitab Imam Ghazali yang terdahulu. Ini kitab Minhajul Abidin yang diterima pakar, tidak ada orang pertikai. Ini kitab Minhajul Abidin. Dan susunan dipanggil dalam kitab disebut susunan yang ajibah, susunan yang sangat luar biasa. Susun jalan ibadah, susunan yang amat luar biasa. Dimulai dengan ilmu, dalam bab akabah ilmu cerita mana hak fardu ain, mana hak fardu kifayah. Ini perlu belaka ni. Tapi sebenarnya dalam bab ilmu ni, bahagian kita nak belajar, bahagian kita nak belajarlah. Yang mana ghaliknya terkadang tadilah kita mai keinsafan, kita tak ada asas. Kita nak belajar. Ilmu mana yang kita kena utamakan? Kita tidak ada panduan. Sebab kita kosong. Hak ni hak paling besar tanggungjawab adalah orang yang mengajar. Sebab orang yang mengajar, dia sudah menjalani akabah ilmu. Orang yang mengajar, dia sudah menjalani akabah ilmu. Hak bicara bab ilmu, dia sudah menjalani. Jadi apabila dia sudah menjalani jalan ilmu sebagaimana kitab Minhaj, dimulai dengan bab fardhu ain akidah, fardhu ain fiqh, fardhu ain tasawuf. Dia menjalani ilmu yang seumpama tu, dia akan bimbing kepada masyarakat dengan ilmu yang seumpama tu. Pada ni. Hak inilah hak panduan dalam kitab Minhaj inilah yang sangat dijadikan sebagai panduan di pengajian-pengajian pondok. Lepas tu kalau orang yang mengaji pondok, dia mengaji tinggi mana ilmu dia sekalipun, belah-belah tahun, puluh-puluh tahun, jadi ustaz ke, jadi tok guru ke, kalau dimasuk dalam masyarakat awam, dia tahu nak letak. Tauhid dululah dia kata. Fiqh fardhu ain dululah dia kata. Tasawuf fardhu ain dululah nak kena mulakan. Dia mengajar pondok tu kitab Arab besar-besar. Itu untuk pelajar yang khusus. Untuk masyarakat umum dia kena balik awal, balik daripada asal. Tu kalau hak dapat ni ditikang ilmu, disiplin ilmu daripada pondok. Tinggi mana ilmu tu sekalipun.
Saya ingat lagi almarhum Baba Najibuddin Kerandang, halu bab ilmu 30-40 tahun. Mengajar di Masjidil Haram. Bila buka pondok, kuliah hari Jumaat untuk orang umum, orang ramai. Kuliah maghrib, kitab Jawi untuk orang kampung mari tupang belajar maghrib. Waktu lain kita Arab belaka lah. Tapi Tok Guru mula kuliah Jumaat tu dengan kitab asas-asas saja. Tok Guru mula kuliah maghrib, kitab Jawi asas-asas. Satu peringkat. Nak ngaji tak besar, mari daripada pagi sampai tengah malam. Faham apa? Pandai letak. Untuk orang awam nak belajar, ni ilmu dia. Untuk orang pondok yang belajar lama-lama dah, ni ambil kitab-kitab besar ni. Sebab apa? Ini hak disiplin dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi kalau kita sebagai guru, kita nak ajar kepada masyarakat, kita tak boleh nak letak macam mana untuk ajar pada masyarakat ni. Mana kita sendiri yang bermasalah. Kita sendiri yang bermasalah. Kita belajar macam mana? Ilmu Fardhain Tauhid kita belajar ke tak? Ilmu Fardhain Fiqh tasawuf kita belajar ke tak? Dah dia jadi ustaz dah. Ustaz tu kadang-kadang panggilan orang je mudah. Bukan payah sekarang jadi ustaz. Tu bomo boleh jadi ustaz sekarang ni. Dia bomo baca ayat-ayat Quran. Ayat Quran ke tak dah tahulah, kita bunyi Arab. Bunyi Arab. Hak kuat tu bunyi ayat Quran. Hak slow back mulut tu ayat apa dah tahulah. Mula-mula kuat tu ayat Quran lah, ayat Quran. Lepas tu dia ada time slow. Tapi mulut baca tapi slow. Ayat mana dah tahu tu. Oleh kerana dia bomo guna ayat Quran, ustaz juga orang panggil. Ustaz belaka sekarang ni. Mudah. Tok Imam pun ustaz, Tok Bilal pun ustaz sekarang ni. Kan dia ada kan nama-nama petugas. Tok Imam, Tok Bilal. Tok Imam pun ustaz, Tok Bilal pun ustaz. Kan? Tok Siok ustaz dah. Tok Siok. Tok Siok dan ustaz dah, ayah haji je orang dia dah. Mudah-mudah. Jadi kalau betul lah dia ada panduan asas fardhain dalam diri dia, tauhid fiqh tasawuf, dia masuk dalam masyarakat, dia tahulah nak letak macam mana ilmu pada masyarakat. Kalau tidak, diri sendiri yang mengajar tu ada masalah. Diri sendiri ada masalah. Kenapa dia nak ajar, dia tak mulai dengan ilmu tauhid? Saya tauhid dah pandai, kalau nak fiqh boleh. Fardhain tauhid dia macam mana? Fardhain fiqh saya boleh fardhain fiqh. Fardhain fiqh boleh tak boleh, kalau tauhid dah lepas tak ada nilai pun. Mana apa tu? Diri sendiri yang bermasalah. Saya kalau tauhid fiqh dah pandai, tasawuf boleh pun sama. Tasawuf tu pun betul-betul berguru ataupun membaca, itu cerita lain. Mana fardhain tauhid fiqh? Ni kadang-kadang bila dia tekan tauhid fiqh tasawuf, bawalah tauhid, bawalah fiqh, lari jauh. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun tidak ada asas. Ni fitnah akhir zaman. Terkadang mari daripada rupa orang agama. Adapun disiplin kaedah pengajian pondok, susunan dalam kitab Minhajul Abidin ni dia letak dah. Haning. Pada ni. Sebab itulah saya ingat almarhum Tok Guru tu, dia pilih kitab memang untuk orang awam. Kitab kecil-kecil je. Kuliah hari Jumaat penuh masjid. Orang meniaga penuh masa tu. Ratus ribu kali. Tapi kitabnya padang untuk orang awam. Nak ngaji kitab besar, tu masuk kuliah pelajar pondok cara khusus. Sebab tu kata hak paling besar tanggungjawab orang mengajar. Orang nak belajar ni terkadang dia kosong. Tadilah dia kosong. Kalau dapat ikut panduan kitab Minhaj, alhamdulillah. Tapi orang mengajar. Lepas tu dalam kitab Sairus Salikin, orang belajar ada 7 adab. Orang mengajar 17 adab. Tengok tu. 17. Orang belajar 7 je. Orang mengajar 17. Sebab apa? Sebab dia dereba. Dereba kan? Dereba panggil tau. Dereba, lesen dia kena lebih sikit lah. Dereba kereta biasa, lesen biasa. Dereba hok kereta teksi tu ada lesen lain pula.
Dereba bah ada lesen lain pula dah. Gitu dah. Ha? Ada lesen lebih nah. Hak dereba kapal terbang ada lesen dia pula. Tak sama nah. Jadi orang mengajar ni, hak paling besar sekali adab, dan dia punya disiplin dia nak mengajar. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang yang nak belajar ni orang awam. Kalau ada panduan, alhamdulillah. Kalau tak ada panduan, itu bukan jalan ibadah. Jadi sebab itulah ambil molek orang kitab Minhaj. Sekarang mau jadi cerita hak perjalanan ibadah dahulu, kemudian balik akan susun macam mana untuk menjalani jalan ibadah. Minhajul Abidin, jalan pengambilan diri kepada Allah, ila jannati rabbil alamin, kepada syurga bagi Allah Tuan bagi sekalian alam. Ni dalam kitab Minhajul Abidin. Bismillah. Maka sangat sedikit, kata Mazali rahimahullah, daripada orang yang berjalan yang sampai kepada maksudnya, maksud jalan beribadah ni. Mana maksud jalan ibadah ni? Taqarrub ilallah, sangat sedikit. Dan tercapai bagi maksudnya. Mana? Sangat sedikit daripada orang yang berjalan yang sampai pada maksud, dan yang tercapai bagi matlub. Matlub ni tuntutan. Maksud matlub samalah. Cuma dalam syarahan kitab Minhaj ni, maksud ibadah adalah taqarrub ilallah. Matlub ibadah, tuntutan ibadah adalah as-sa'adatul abadiyatul lati la shifaa'a ba'daha. La syaqa'a ba'daha. Apa dia ni? Matlub ibadah, tuntutan beribadah ni, kebahagiaan yang kekal abadi, yang tidak ada kecelakaan dah selepas daripada kebahagiaan yang kekal abadi. Apa dia as-sa'adatul abadiyatu? Kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu matlub, tuntutan kita beribadah. Tapi mereka kata sangat sedikit orang yang tercapai bagi matlub ni, sangat sedikit. Yang pertama, sangat sedikit daripada orang yang berjalan jalan ibadah ni, dalam rupa jalan ibadah. Maka kata Mazali, kemudian maka sangat sedikit orang yang berjalan ibadah, sedikit dah. Dalam sedikit orang berjalan ibadah tu, maka sedikit daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan ibadah sedikit. Daripada yang berjalan tu, sedikit yang sampai kepada maksud dan tercapai bagi matlub. Sedikit sahaja. Orang yang menjalin jalan ibadah sedikit dah. Kita kata ke orang yang berjaya jalan ibadah sedikit pula. Ada ni. Kalau dengan realiti masa kita ni, memang terang nyata. Orang yang nak jalan ibadah, kita bukan kata orang nak pergi masjid surah tak jalan ibadah. Mana roliknya orang nak jalan ibadah ni, dia akan tupu di masjid surah. Roliknya gitu. Faham tak? Ramai mana orang tupu masjid surah dalam seramai-ramai orang Islam? Seramai-ramai orang Islam. Ramai mana orang tupu di masjid surah? Dia kata bandar-bandar ramai. Dia kata bandar ramai lah orang Islam. Ramai mana orang Islam? Kapung kurang dah. Kapung ramai mana orang Islam? Kan kapung dia kata kurang kan? Dah kapung 200-300 orang je. 200-300 orang. Adalah 10 orang di masjid. Dah kapung berapa ratus orang? 100-200. Dia kata kalau bandar-bandar besar, no KL ke mana, dia kata ramai orang. Dah orang Islam ramai mana? Pada ni orang Islam ramai mana? Kapung ramai mana? Tapi di kalangan orang ramai-ramai tak mari tu ramai mana? Hak jalan ibadah sangat sedikit. Hak menjalani jalan ibadah kata Mazali, yang sampai kepada maksud pun sangat sedikit. Yang tercapai bagi matlub pun sangat sedikit. Apa yang dimaksudkan jalan ibadah, maksudnya adalah hampir diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matlub ibadah, tuntutan kita dalam beribadah ni adalah as-sa'adatul abadiyatu, kebahagiaan yang kekal abadi. Apa dia kebahagiaan kekal abadi? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu as-sa'adatul abadiyatu,
syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana syarat syurga Allah adalah iman. Syarat syurga Allah adalah iman. Sebab tu kalau kita balik kepada mabadi ilmu, pendahuluan ilmu, pengenalan ilmu, tauhid. Apa faedah kita belajar ilmu tauhid? Faedahnya untuk dapat as-sa'adatul abadiyatu, kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah. Sebab syurga Allah ni syaratnya iman, syaratnya tauhid, syaratnya akidah. Tu iman, tauhid. Pada ni. Kemudian nak dapat pula syurga yang segera, bukan dibakar dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Itu pergi kepada ibadah zahir fiqh, ibadah batin tasawuf. Pada ni. Kemudian syurga nak dapat darajah yang tinggi dalam syurga, itu pergi kepada amal ibadah wajib sunat. Nak capai hak syurga lapisan yang tinggi. Tapi yang permulaannya nak dapat as-sa'adatul abadiyatu, kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah, syaratnya iman, syaratnya akidah, syaratnya tauhid. Ni ada ni. Tapi hak perjalanan ibadah sebenar bukan hanya nak dapat syurga, bukan nak lepas daripada neraka jahanam. Nak lepas daripada neraka jahanam. Nak lepas daripada neraka jahanam ni lah ketaatan zahir sempurna fiqh, ketaatan batin sempurna ilmu tasawuf. Barulah dapat lepas daripada neraka jahanam. Kalaulah ibadah zahir batin tidak sempurna, dosa banyak, timbang berat dosa, dia akan kena masuk dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Neraka jahanam adalah tempat seksaan kepada orang yang beriman, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni, dia ada peringkat tu, dia kena bicara molek tu. Syarat syurga nak lepas daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis itu, iman. Sebab neraka ada 7 lapis, kita maklum. 6 lapisan bawah tu kekal. 1 lapisan atas neraka jahanam itu tak kekal. Itu tempat seksaan kepada orang yang beriman, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk lepas daripada 6 lapis neraka bawah kekal ni, iman, akidah, syarat dia. Pada ni, orang yang masuk neraka jahanam akhirnya akan tercapai juga as-sa'adatul abadiyatu. Sebab apa? Sebab orang mukmin yang disiksa dalam neraka jahanam akhirnya akan dikeluarkan sekaliannya, dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka jahanam akan dikharabkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibicara satu peringkat. Tapi sebut kata tuntutan ibadah as-sa'adatul abadiyatu, kebahagiaan yang kekal abadi adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedikit orang tercapai maksud ni. Sedikit. Orang yang menjalankan ibadah sikit dah. Yang menjalankan ibadah pula sedikit yang sampai kepada maksud di sini. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang yang tercapai itu kuat pada agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi makrifah akan dia, akan Allah, dan bagi mengasihi akan dia, mengasihi, mahabbah akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diteguh akan dia dengan taufiknya melalui Allah dan peliharaannya, peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.